Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2, kami diberi tajuk modernisme. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nik Muhammad Faiz Hafiz, dan ketua kami yang berwibawa Muhammad Akil Hakim. Yang lainnya ialah Muhammad Akmal Rosli, Muhammad Zaifi bin Hamzah dan Luqman bin Rahim. Baiklah, apa itu modernisme? Modernism dan modernisasi semuanya merujuk pada maksud yang sama, merupakan satu gerakan yang mementingkan kemodenan dan perubahan gaya hidup yang diasaskan oleh tamadun barat, iaitu dari tamadun Eropah. Falsafah modernisme ini telah tercetus pada abad ke-15 akibat daripada tapakan fahaman sekularisme di Eropah pada ketika itu. Di mana fahaman ini mengasingkan aktiviti keagamaan dengan budaya dan cara hidup sosial. Falsafah atau fahaman modernisme ini terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa modernisme, pasca modernisme dan postmodernisme. Modernisme ini mendatangkan kesan yang baik dan buruk kepada masyarakat. Bagi kesan yang baik, ini merupakan kelebihan kepada tamadun Eropah kerana dengan fahaman modernisme ini mereka dapat membentuk semula tamadun mereka melalui pergerakan Renaissance satu ketika dahulu. Tapi berbeza pula dengan tamadun Islam kerana ada fahaman daripada gerakan modernisme ini yang bercanggah dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Seperti budaya sekularisme, feminisme dan lain-lain. Seterusnya, pernyataan masalah. Falsafah modernisme ini sedang berleluasa di seluruh dunia. Ia memberi kesan positif dan negatif. Namun, kesan negatif didapati lebih banyak berbanding kesan positifnya. Oleh itu, kami sendiri telah menjalankan kajian untuk mengkaji kesan modernisme terhadap kehidupan sosial masyarakat di Malaysia. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti kesan modernisme terhadap kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Kami punya objektif kajian ni boleh dibahagikan kepada 3 skop yang kecil, iaitu yang pertama, kesan modernisme terhadap agama Islam. Agama Islam difokuskan kerana ia merupakan agama rasmi untuk negara Malaysia. Yang kedua ialah kesan modernisme terhadap kaum ataupun terhadap perkauman di Malaysia. Ini disebabkan oleh negara kita yang mempunyai penduduk berbilang kaum, India, Cina, Kadazan dan Melayu dan lain-lain. Yang ketiga ialah kesan modernisme terhadap institusi kekeluargaan. Okey, untuk kajian literature yang pertama, daripada artikel Islam dan Kemodenan, antara poin-poin penting yang dapat diambil daripada artikel tersebut, Islam tidak menghalang kehadiran modernisme kerana konsep modernisme itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Minta maaf sebab ayat banyak typo. Akan tetapi modernisme yang dibawa masuk ke dalam negara atau yang diimplementasikan sekarang banyak dipengaruhi dengan unsur-unsur budaya barat seperti yang disebut di dalam pengenalan tadi. Modernisme ni satu konsep yang dibawa dan dipengaruhi oleh peradaban Eropah dan Barat
So banyaknya perkara-perkara seperti sekularisme, hak asasi manusia, liberalisme dan dan macam-macam lagi. Dua ciri yang dapat dilihat mempunyai kaitan antara Islam dan Humanisme ialah dari segi pemikiran dan juga politik dan budaya. Dari segi pemikiran harus membawa modernisme membentuk satu pemikiran yang lebih mementingkan rasionalisme dari segala bentuk pemikiran yang lain. Berfikir secara rasional iaitu menggunakan akal atau lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan daripada nilai-nilai lain. Bahkan nilai agama sendiri diletak bawah daripada nilai kemanusiaan. Seperti contoh apabila seorang orang manusia B orang B bunuh orang A. Keluarga orang A ni mengikut kalau mengikut hukuman atau undang-undang yang mengikut kepada akal dan juga pemikiran manusia, ikut rasionalnya B ni orang B ni akan masuk penjara, betul tak? Akan tetapi kalau mengikut daripada nilai agama, kalau kita mengikut agama Islam, keluarga si A ni berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada si B ni. Itu dari segi pemikiran lah. Akan tetapi Islam tidak menghalang pemikiran rasional sebab apa? Itu sendiri salah satu faktor penting dalam Islam itu sendiri. Tanpa nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama tak akan dapat menyelah, dan tanpa nilai agama, nilai kemanusiaan itu tak dapat menyelah. Seterusnya politik dan juga budaya. Harus kemodenan membawa satu bentuk politik dalam bentuk demokrasi dan juga undang-undang yang lebih mementingkan kepada nilai-nilai kemanusiaan seperti yang dalam pemikiran tadi. Demokrasi ni satu pemerintahan di mana seorang pemerintah itu dipilih oleh rakyat dia sendiri. Tidak seperti pemerintahan sebelum-sebelum ini yang mana pemerintahan tu diberi kepada anak ataupun saudara keluarga diraja. Itu kemodenan ni membawa satu sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi ni memberi kekuasaan kepada rakyat, dan demokrasi tidak meletakkan sesuatu bangsa lebih daripada bangsa yang lain. Tak kisah mengikut tidak mengendahkan tentang tempat kelahiran, warna kulit, bangsa atau budaya. Demokrasi meletakkan semua orang itu sama dan semua hak rakyat sama. Akan tetapi ini menjadi isu untuk Islam sebab apa? Islam apabila semua rakyat sama, so agama ataupun semua suara rakyat itu sama, so tidak adanya privilege ataupun keistimewaan kepada orang Islam itu sendiri. Dan seterusnya konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa ni diperkenalkan apabila negara kita dijajah oleh orang barat.
konsep negara bangsa ini memisahkan sesuatu kaum itu ataupun sesuatu bangsa itu mengikut bangsa itu sendiri, mengikut warna kulit. Contohnya Cina dan juga Cina dengan Cina, Melayu dengan Melayu, India dengan India, Islam Islam, Kristian Kristian. Dia konsep ini jatuh sosial dalam masyarakat kerana mereka lebih pentingkan bangsa mereka sendiri daripada hubungan sesama masyarakat. Yang ketiga, tentang hak asasi manusia. Seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, golongan-golongan ekstrim, sekularisme, liberalisme, LGBT, mereka meminta hak asasi manusia dinaikkan dengan harapan mereka dapat memuaskan nafsu mereka sendiri. Ini antara perkara yang kemodenan membawa dan yang boleh dikaitkan dengan Islam. Sebab apa? Hak asasi manusia ni terlalu luas sehingga kan menyebabkan mereka boleh menggunakan hawa nafsu mereka sendiri untuk menjatuhkan hukuman. Itu saja. Okey, untuk kajian literatur yang kedua adalah kesan modernisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia oleh Hasnah Hussein. Kajian lepas menunjukkan konsep modernisasi telah pun bermula di Eropah sejak berlakunya revolusi perindustrian dan semakin berkembang selepas Perang Dunia Kedua. Konsep modernisasi selalunya dikaitkan dengan pembangunan. Pembangunan ini termasuklah perubahan dari segi sosial, advancement dan seterusnya. Modernisasi bila merujuk pada negara yang kurang membangun. Okey, modernisasi di Malaysia wujud dalam 3 bentuk, iaitu modernisasi sosial, politik dan ekonomi. So, apa itu modernisasi politik di Malaysia? Modernisasi di Malaysia merujuk pada pengamalan sistem demokrasi berparlimen dan pilihan raya. Sebelum kemerdekaan, setiap kaum mempunyai sistem politik mereka sendiri dan demi kepentingan kaum masing-masing. Tetapi dengan tertubuhnya Parti Perikatan, ia telah membuktikan bahawa 3 kaum besar berjaya digabungkan, iaitu Melayu, Cina dan India di dalam sebuah parti politik. So, sistem demokrasi ni diguna pakai sehingga sekarang dan berjaya membuktikan yang pilihan raya dan pemilihan kerajaan tu dapat dilaksanakan dengan aman dan damai. Seterusnya, apa itu modernisasi sosial di Malaysia? Modernisasi sosial di Malaysia adalah pembaharuan dari aspek seperti bidang pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Dari segi sosial, sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal, di mana kebanyakan orang Melayu tinggal di kampung dan kawasan pinggir bandar. Orang Cina pula di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. So, orang Melayu dia membuat ekonomi tradisional seperti bercucuk tanam, tawar padi, semua itulah. Cina dia buat satu bisnes, macam bisnes. Dan India pula perusahaan ladang. Sehingga kini situasi itu berlatar di mana masyarakat Cina kebanyakan tinggal di bandar besar, manakala masyarakat Melayu dan India masih ada yang tinggal di bandar kecil dan luar bandar. Pemisahan ini berlarutan sehingga tertubuhnya sekolah-sekolah mengikut kaum dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. So, sekarang ada sekolah jenis kebangsaan Cina, jenis kebangsaan India. Tamil. Sorry. Ketiga,
slide terus. Apa itu modernisasi ekonomi? Modernisasi ekonomi di Malaysia boleh dikatakan telah bermula apabila ada hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan kemasukan bumi. Sebelum merdeka, jelas hubungan contohnya kaum Melayu kekal dengan ekonomi tradisional, masyarakat Cina terlibat dengan bidang perniagaan dan masyarakat India di ladang. Next. So, kajian literatur yang ketiga adalah modernisasi dan wacana mengenai pelibatan remaja dalam gejala sosial oleh Ismail Khalil Ishaq. Proses modernisasi turut dilihat mengundang pelibatan remaja dalam gejala sosial sehingga telah menjadi sebagai satu fenomena. Gejala sosial secara umumnya adalah masalah yang merangkumi berbagai perlakuan negatif masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan. Punca masalah gejala sosial remaja berkait rapat dengan institusi kekeluargaan. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang terlalu menghukum anak-anak telah memberi kesan negatif terhadap tingkah laku anak-anak. Contohnya macam anak-anak tu buat salah sikit je terus hukum, terus marah tanpa sebab walaupun diorang tu masih kecil. So dah berlaku begitu, so dia ada impact negatif dekat situ. Yang kedua, ibu bapa gagal menjadi role model yang bagus dalam mendidik anak-anak. So ibu bapa juga kena beri satu perbuatan ataupun perangai yang bagus lah di depan anak-anak untuk mendidik supaya anak-anak tu menjadi lebih baik. So dengan peningkatan kos sara hidup membuatkan ibu bapa sibuk bekerja dan jarang berada di rumah untuk bersama anak-anak. So sekarang ni macam banyak kos sara hidup tinggi. So ibu bapa kena kerja lebih untuk mendapatkan wang, mendapatkan punca rezeki lah. So ini membuatkan mereka jarang lah untuk spend time bersama anak-anak sendiri. Betul ke saudara? Yang tadi ada kurang pengawasan daripada ibu bapa. So kalau ibu bapa tu sendiri busy kerja, busy buat duit apa semua, so anak tu jadi tak arbai lah. So anak-anak tu boleh buat apa-apa je tanpa ada pantauan daripada ibu bapa. So next. So ada metodologi kajian. Metodologi kajian yang kami gunakan untuk menjalankan kajian kami adalah berdasarkan analisis kandungan daripada sumber-sumber akhbar. Data yang dikumpul adalah bersifat fakta. Ia mengutamakan huraian atau penjelasan tentang konsep sesuatu kandungan yang dikaji seperti kandungan ucapan. Next. So yang akhbar, keratan akhbar oleh Berita Harian 11 Februari 2016. Dia berkatakan sikap individualistik punca perpaduan kaum terjejas. So sikap individualistik ni dia satu sikap yang mementingkan kaum sendiri berbanding perpaduan yang hendak dibina. Hal ini terjadi kerana ini So ini mengakibatkan perasaan tidak puas hati timbul apabila ada yang sanggup melakukan apa sahaja agar kaum mereka sendiri mendapatkan apa yang diinginkan melalui kaedah yang tidak betul. Contohnya macam rasuah ke apa ke, diorang nak dapatkan sesuatu benda tu lah berkaitan dengan politik. So benda yang tak elok lah. So yang seterusnya, akhbar seterusnya, politik punca resis. So politik ni secara tidak langsung mementingkan hak masing-masing mengikut parti-parti politik lah.
yang ada contohnya macam UMNO, MCA dan MIC. Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi menyebabkan isu perkauman dalam politik terjadi. Hal ini kerana selepas merdeka, kaum Cina terus mendominasi perniagaan di bandar, sehingga kaum-kaum lain tidak sempat untuk terlibat dengan perniagaan lah. Kerana kaum Cina ni dia punyai modal dan pengetahuan dalam perniagaan yang lebih berbanding kaum yang lain disebabkan penjajahan British dulu. Okay, yang seterusnya hubungan kaum. Tindakan setengah ahli politik cuba untuk menjatuhkan hubungan antara kaum di negara ini boleh mengakibatkan krisis perkauman. Itu sama je macam yang terjadi dulu 13 Mei 1969 tu. Tu semua disebabkan oleh orang-orang yang cuba untuk melaga-lagakan setiap kaum lah yang ada. Seterusnya. So, pentingnya untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan kaum Cina, India dan Melayu. Kerajaan perlu memperbanyakkan program-program melibatkan penggunaan bahasa Melayu di SJK untuk melancarkan tutur cara dan penggunaan bahasa Melayu dari kecil, dari bangku sekolah, dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung utama di dalam kelas untuk berinteraksi guru, rakan-rakan sekelas. Seterusnya. Seterusnya dapatan kajian. Luqman Rahim. Okay. So, baiklah, dapatan kajian. Berikut ialah dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian tersebut tentang modernisme. Yang pertama, kesan modernisme terhadap agama Islam. Jadi, seperti yang dinyatakan sebelum ini, modernisme boleh memberikan kesan positif dan negatif. Namun kesan negatifnya adalah lebih berat dan boleh menjatuhkan negara. Jadi, kesan modernisme terhadap agama Islam yang pertama ialah ia boleh menyebabkan seseorang Muslim untuk menjadi seorang yang sekular. Jadi sekularisme ialah sikap seorang untuk membahagikan hal dunia dan hal agama. Jadi orang sekular adalah mementingkan sains dan teknologi di dalam kehidupan mereka. Mereka melupakan hal agama dianggap sebagai perkara tidak penting. Seterusnya. Yang kedua, pemisangan hukum agama Islam oleh Muslim. Jadi umat Islam mencipta hukum falsafah modernisme menyebabkan sikap pemisangan dalam agama Islam. Hal ini kerana setengah individu cuba menggabungkan hukum agama Islam yang sedia ada dengan hukum baharu yang dicipta berdasarkan budaya. Sebagai contoh, terdapat beberapa Muslim yang cuba menghalalkan dan menggabungkan perbuatan homoseksual di dalam Islam. Walaupun hal ini telah dinyatakan haram berdasarkan Al-Quran. Jadi yang seterusnya, perbuatan murtad atau tukar agama. Jadi hal ini kerana mereka tidak bersetuju dengan
hukum agama Islam yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sesetengah Muslim ingin menganut agama Kristian kerana pada pendapat mereka, agama Kristian membenarkan perbuatan yang haram di dalam Islam seperti minum arak, berjudi, melakukan seks bebas dan perbuatan menukar jantina. Yang seterusnya, baiklah, seterusnya adalah kesan modernisme terhadap perkauman. Yang pertama, ia menyebabkan konflik politik antara kaum. Falsafah modernisme menyebabkan konflik politik antara kaum kerana ia Malaysia, di dalam Malaysia hanya orang Melayu yang boleh menguruskan urusan politik kerana ia dinyatakan di dalam perlembagaan. Antara ciri-ciri modernisme ialah sifat pembaharuan, iaitu meninggalkan perkara lama dan mencipta perkara baru. Sifat ini boleh dikaitkan dengan sifat nihilisme atau sifat kekosongan yang menolak kepercayaan terhadap agama. Hal ini menyebabkan kaum Melayu untuk memberontak terhadap perlembagaan yang dipindah dahulu, dan mereka ingin memerintah Malaysia juga. Seterusnya. Yang kedua, modernisme boleh menyebabkan konflik keadilan atau sama rata. Di Malaysia juga, orang Melayu memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kaum lain. Sebagai contoh, hanya orang Melayu serta Bumi Putera Sarawak dan Sabah yang diberi hak untuk masuk ke universiti sempatan seperti Universiti Teknologi Mara, UiTM. Hal ini adalah berdasarkan perkara 153 di dalam perlembagaan Malaysia. Disebabkan hal ini, kaum lain ingin meminta hak yang sama rata untuk diberikan seperti kepada orang Melayu, dan hal ini menyebabkan konflik keadilan dan konflik sama rata. Seterusnya. Seterusnya. Modernisme menyebabkan Modernisme menyebabkan keruntuhan hubungan antara kaum. Hal ini kerana kaum berbeza akan bersaing di dalam hal ekonomi dan politik. Hal ini menyebabkan konflik sesama kaum dan menyebabkan sifat benci terhadap kaum. Lama kelamaan, sikap perkauman atau rasisme akan terhasil disebabkan oleh falsafah modernisme. Seterusnya. Kesan modernisme terhadap institusi kekeluargaan. Yang pertama, kesannya ialah ibu bapa menyebabkan anak-anak terpengaruh dengan modernisme. Jadi apabila ibu bapa menjalankan gaya hidup modernisme dalam kadar seadrian, ia akan menyebabkan anak-anak juga terpengaruh dengannya. Hal ini akan merosakkan pembesaran anak-anak dan menyebabkan mereka menjadi individu yang bermasalah dan melakukan perkara yang tidak memoral, seperti meminum arak, berjudi dan berzina. Dan seterusnya, anak-anak juga akan mengajar gaya hidup modernisme ni kepada zuriat mereka yang seterusnya. Seterusnya. Yang kedua, modernisme merosakkan hubungan kekeluargaan. Salah satu ciri orang yang mengamalkan modernisme ialah sikap ingin bebas daripada tradisi budaya masa lampau. Hal ini menyebabkan seseorang untuk meninggalkan budaya yang berasal sejak masa lampau walaupun budaya tersebut adalah baik. Contoh budaya baik tersebut ialah menghormati ibu bapa dan menghormati adik-beradik serta bersikap sopan santun. Jadi apabila anak-anak tidak menghormati ibu bapa mereka dan suami isteri tidak menghormati sesama sendiri, hal ini akan menyebabkan hubungan silaturahim antara keluarga runtuh. Seterusnya. Modernisme akan dapat menghasilkan individu yang tidak memoral atau tidak beradab.
Hal ini kerana ibu bapa yang mengamalkan gaya hidup modernisme tidak memantau perlakuan anak-anak dalam kehidupan seharian mereka. Malahan ibu bapa membenarkan perbuatan yang tidak bermoral seperti meminum arak, berzina dan berjudi. Perkara ini adalah disebabkan ibu bapa terpengaruh dengan budaya yang salah daripada barat yang ingin hidup berdasarkan budaya moden sambil meninggalkan budaya masa lampau. Seterusnya. Perumusan. Silakan Akmal. Jadi kita sudah sampai di slot terakhir bincangan yang sungguh hangat sebentar tadi. Jadi rumusan daripada kajian yang telah dijalankan iaitu modernisme. Jadi secara rumusannya, modernisme merupakan pemodenan dari segi pemikiran dan budaya dalam kehidupan manusia. Jadi fahaman modernisme ini semakin menular sehingga hari ini, terutamanya dalam kalangan umat Islam. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi canggih yang memudahkan pemikiran barat berjaya mempengaruhi pemikiran umat Islam itu sendiri. Jadi fahaman modernisme ini telah menyebabkan berlakunya banyak perubahan dalam aspek agama, kaum dan juga keluarga seperti yang telah kita bincangkan tadi. Sebagai contoh, dalam aspek agama, kita dapat lihat melalui gaya pergaulan anak muda pada zaman kini. Anak muda masyarakat Islam pada zaman kini di mana mereka melakukan pergaulan tanpa batasan, sama seperti yang diamalkan oleh masyarakat barat. Walaupun ajaran Islam telah melarang kerana ia boleh menyebabkan mereka terjerumus ke arah keburukan. Jadi fahaman modernisme ini telah banyak memberi kesan baik serta buruk kepada masyarakat kita. Jadi kita hendaklah berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan untuk menentukan kebenaran. Jadi kita tidak boleh mengetepikan ajaran agama dalam membuat keputusan kerana ia dapat membezakan antara baik dan buruk. Mungkin ajaran agama ini dianggap penghalang kepada pemodenan, tetapi ianya penting dalam mengekalkan keharmonian, ketenteraman dan ianya dapat melahirkan masyarakat yang disiplin. Oleh itu, kesimpulannya, kita hendaklah menjadikan agama sebagai panduan hidup supaya kita tidak dipengaruhi terus oleh fahaman modernisme ini yang kebanyakannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.